Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat teruskan lagi perkongsian tafsir ijmali kita. Pada kali terakhir kita sampai ayat 99 daripada surah Ali Imran, iaitu masih berkenaan dengan ahli kitab, yang mana mereka ni bukan saja kufur kepada Nabi SAW, malahan menghalang manusia daripada beriman dengan Nabi SAW. Lalu disebutkan panggilan mereka ya ahlul kitab banyak kali disebutkan. Kalau buku saya ni buku surat 14 ni, sesama kot saya. Banyak kali disebutkan sebagai panggilan ahli kitab, iaitu panggilan ni adalah sebagai satu bentuk desakan kepada mereka, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada mereka bahawasanya mereka ni dah tahu berkenaan kedatangan Nabi SAW lebih awal lagi dah. Okey, jadi disebabkan tu sepatutnya secara logiknya mereka dahulu yang beriman dengan Nabi SAW, tetapi dari segi ironinya mereka dulu orang yang pertama kufur dengan Nabi SAW. Okey, ayat 99 apa ada kita ayat 99 surah Al-Imran juzuk 4 insya-Allah. Ada jumpa. Okey. Baik. Kemudian kita sambung, ada pun sababun nuzul ayat ni, kata pengarang, sababun nuzul ayat ni sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah, seorang Yahudi yang bernama Syas bin Qais yang terkenal sangat memusuhi Islam di zaman jahiliyah, pada satu hari lalu di hadapan sekelompok sahabat Nabi SAW daripada suku Aus dan Khazraj. Dan suku Aus dan Khazraj ni sebelum daripada sampainya Nabi SAW di Madinah, mereka ni golongan yang sangat-sangat berseteru antara satu sama lain. Okey, mereka golongan yang sangat-sangat berseteru satu sama lain. Malahan kalau sejarah mereka ni ada satu perang yang sangat-sangat dahsyat di kalangan Aus dan Khazraj, dikenali sebagai perang Bu'as. Okey, jadi perang Bu'as ni memang kemuncaklah perseteruan di antara Aus dan Khazraj ni. Jadi tiba-tiba bila datang Nabi SAW, mereka berdua berdamai. Suku Aus dan Khazraj berdamai. Maka bila berdamai suku kaum ni, perkara ni menimbulkan ancaman kepada orang-orang Yahudi. Sebab apa? Sebab kita kata biasalah musuh ni, bila dia punya musuh dia keadaan stabil, maka dia pun naik resah sebab keadaan sosial dan politik tu semakin stabil. Okey, jadi kalau dulunya Aus dan Khazraj ni duk perang, dia kerja dia, sampai zaman Nabi SAW mereka ni jadi baik. Okey, jadi apa yang Syas ni buat, dia merancang untuk menimbulkan permusuhan di antara Aus dan Khazraj untuk untuk nak api-apikan mereka balik. Dan macam mana mereka buat, dalam ni dia tak cerita. Dalam ni tak cerita, yang ni sebagai tambahan. Apa yang mereka buat adalah mereka bekerjasama dengan mereka punya seteru mereka punya rakan baik mereka, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang mereka buat. Dan buku ni tak ada, ini cerita tambahan lah. Mereka bersepakat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni siapa? Rasul Munafiqin, ketua orang munafik. Dan ketua orang munafik ni pula, bukan saja ketua orang munafik ni pula, kalau kita tengok dalam peperangan Nabi SAW, Nabi tak bawa orang munafik, tuan-tuan. Dalam perang Badar, Nabi SAW tak bawa orang munafik. Dalam perang Uhud, Nabi SAW asalnya bawa, kemudiannya Abdullah bin Ubay ni pengaruhi sebahagian sahabat, 1/3 ramai juga. Lalu mereka meninggalkan tentera Nabi SAW. Sebab tu pada perang Uhud, pada asalnya tentera Islam ada 1000 orang, dia jadi 700 orang. Asalnya 1000 orang. Kemudian 1/3 lebih kurang tarik diri, sebab terpengaruh dengan pujukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kemudian peperangan setelah tu, perang Khandaq sama juga. Nabi SAW tidak melibatkan orang munafik. Sehinggalah sampai ke satu, nak kata peperangan pun tidaklah, satu pengepungan, iaitu pengepungan Bani Mustalik. Okey, Bani Mustalik ni merupakan salah satu daripada Bani Israel ataupun Yahudi pada zaman Nabi SAW. Cuma saja mereka ni
dari sudut dia punya saiz tu, dia tidak sebesar Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Jadi dia Yahudi juga, tetapi dia tidak, dia bukan satu kabilah yang besar. Okey, sehingga kan jumlah dalam Bani Mustalik ni dikatakan jumlah kabilah dia lebih kurang 100 orang lebih gitu, macam tu ya, tak ramai, lebih kurang macam tu. Jadi kita boleh bayanglah kalau kabilah tu ada dalam 100 orang je, dia punya tentera pun tak adalah berapa mana sangat. Okey, jadi kemudian timbul satu bila Nabi SAW dengar ada khabar angin bahawasanya Bani Mustalik ni nak memberontak, Bani Mustalik ni nak menentang Nabi SAW dengan senjata. Lalu baginda hantarkan baginda Nabi SAW hantarkan Abu Umamah radhiyallahu an, hantar untuk tengok Abu Umamah tak silap saya, dia hantar untuk tengok pantau keadaan Bani Mustalik ni. Lalu dia bawa balik laporan pada Nabi SAW, sebutkan ya sungguh apa yang urut yang kabar angin kata Bani Mustalik sedang bersiap sedia untuk nak memberontak pada negara Islam Madinah tu, memang ya sungguh keadaannya. Lalu Nabi SAW membangkitkan tentera dia, tak ramai sangat sebab Bani Mustalik pun campur orang perempuan, orang tua, semua ada 100 orang macam tu je. Jadi Nabi SAW membangkitkan 400 orang saja, cukup dah, tak ramai. 400 orang ni untuk buat pengopongan, serangan dan pengopongan ke atas Bani Mustalik. Dan sekejap saja pengopongan tu berlaku, mereka pun menyerah diri. Okay, lepas mereka menyerah diri, bukan saja menyerah diri, nak jadi ceritanya di kalangan Bani Mustalik tu, dia punya ketua kabilah tu, dia punya anak kepada ketua kabilah tu, nama dia siapa? Tidak lain dan tidak bukan mak kita Juwairiyah radhiyallahu anha. Masa tu dia belum masuk Islam, Juwairiyah. Lalu dia ni lepas dah kena tangkap tu, dah jadi tawanan perang tu, Juwairiyah radhiyallahu anha ni cerdik. Dia fikir macam dia ni nak menjalani kehidupan sebagai hamba memang tak mampu lah kata. Sebab dia pun dengan kedudukan dia pun kira kalau bahasa kita sekarang puteri kabilah, senang cerita macam tu lah. Jadi dia pun dengan duit dia pun banyak, dia pun keluarga yang kaya. Dia pergi dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, saya nak tebus tawanan perang. Lalu Nabi SAW tanya siapa dia? Dia kata, saya tebus diri saya sendiri. Dia kata, so, saya tak mau hidup sebagai hamba, saya nak bayar untuk bayar kebebasan diri saya sendiri. Lalu Nabi SAW kata, tengok Juwairiyah ni, apa kata Nabi SAW? Dia kata, kamu nak tak sesuatu yang lebih baik daripada tu? Kata apa dia? Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dan dipinangnya Juwairiyah radhiyallahu anha. Lalu Juwairiyah terima. Rasulullah SAW, dia masuk Islam, berkahwin dengan Nabi SAW, dan hasil perkahwinan tu bila Bani Mustalik ni dapat tahu, kita punya puteri kahwin dengan Nabi, ya kata, kahwin dengan Nabi SAW, maka apa jadi? Faqad aslamu, kesekalian Bani Mustalik masuk Islam. Alhamdulillah, seluruh Bani Mustalik masuk Islam sebab mereka rasa macam Nabi SAW ni dah jadi keluarga kita. Sebab apa? Sebab kahwin dengan kita punya puteri kabilah, dengan kita punya anak kabilah. Okey, jadi tu di antara dia punya hikmah dia. Tapi nak cerita Bani Mustalik ni setelah dah selesai ni apa semua, dalam perjalanan pulang tu terjadi perselisihan, kita kata, di antara golongan sahabat radhiyallahu anhum, di antara Muhajirin dengan Ansar, dan juga di antara Aus dengan Khazraj. Ini kisah dia. Jadi bila jadi perselisihan tu, maka mereka mula mula teringat balik api perseteruan dulu, sehingga akhirnya mereka berpakat, okey, balik ni kita perang dekat Az-Zahirah. Kita perang dekat Az-Zahirah, iaitu kawasan di luar kota Madinah. Lalu perkara ni sampai kepada Nabi SAW. Macam mana sampai perkara ni? Perkara ni disampaikan oleh salah seorang sahabat. Dia ni sahabat kecil, dia budak kecil masa tu. Okey, dia berada di kawasan tentera Nabi ketika itu, iaitu Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dia budak kecil. Lalu dia dengar perbincangan tu, dia dengar pergaduhan tu, lalu dia bawakan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi dengar dia punya laporan tu, terus Nabi pergi, kemudian Nabi ucapkan perkataan ni, wahai kaum muslimin, mengapa kamu mengucapkan kata-kata di antara sesama kamu seperti ucapan jahiliyah? Apa ucapan jahiliyah maksud Nabi SAW? Nabi bila berhijrah tu dia dah jadi Muhajirin dengan Ansar. Okey, tetapi ketika ni dia mula nak bergaduh balik, dia mula keluar perkataan, wahai Aus, mari kita bangkit berperang, wahai Khazraj, mari kita bangkit berperang. Panggilan jahiliyah, iaitu panggilan kabilah lama, tak ada dah Muhajirin Ansar tu, tak ada dah, dia jadi ya Aus, ya Khazraj. Jadi perkara tu didengar oleh Nabi SAW. Lalu baginda kata, kenapa kamu panggil dengan panggilan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu, kata.
Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan kamu dengan Islam dan memutuskan hubungan kamu dengan urusan jahiliyah, dan dia pula lah yang menyatukan hati kamu dengan rasa kasih sayang. Apakah kamu ingin menjadi kafir kembali? Jadi perkara ni dapat diatasi oleh Nabi SAW. Bila baginda ucap macam tu, apa jadi? Mendengar ucapan Rasulullah SAW, insaf dan sedarlah mereka bahawa mereka terpedaya oleh bisikan syaitan dan masuk ke dalam perangkap tipu daya musuh-musuh Islam. Lalu mereka melemparkan senjata dan menangis tersedu-sedan. Masing-masing kaum Aus dan Khazraj berpelukan dan bersorailah mereka ke tempat masing-masing kerana patuh dan taat pada perintah Nabi SAW. Okay, jadi nak ceritanya apa kat sini? Bahawasanya orang Yahudi ni dia tak puas hati dengan Islam tu satu hal dah. Lepas tu kemudian gara-gara disebabkan orang ni berpakat, kita kata Syas bin Qais ni seorang saja berpakat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, nak kata cerita orang kata apa, bisa namimah ni. Apa dia namimah? Batu api. Bisa batu api ni bahaya tuan-tuan. Dan yang membatu api kan tu tak ramai pun, seorang dua saja. Tetapi disebabkan mereka duk hantuk-hantuk nak batu api kan tu, sehingga kan Aus dan Khazraj ni yang dah dikenali sebagai Ansar cemah nak berperang. Disebabkan bangkitkan balik api pemusuhan dulu. Wa'ayazubillah. Okey, jadi ni kita satu cabaran kita lah orang Islam ni daripada dulu pun sampai sekarang pun. Saya ingat sampai hari kiamat pun satu perkara yang perlu kita jaga-jaga adalah batu api. Sebab tu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia memasukkan namimah ni ataupun batu api ni ataupun sebagai panggil mengadu domba kan. Domba ni apa? Domba ni kambing jantan. Sebab kambing jantan dia selalu tanduk sama dia. Maka orang kita panggil mengadu domba. Pergi kat orang ni mengadu, pergi kat orang ni. Sebab apa? Sebab nak menghantuk-hantukkan. Okey, sebab tu kita sekarang ni barangkali dari sudut mengadu sampai bagi jadi peperangan fizikal dan sebagainya mungkin tak ada. Tapi yang selalu saya sebutkan, saya khawatir pada zaman media sosial ni orang duk mengadu domba kat media sosial tu lah. Dia jadi perantuk-perantuk kan, jadi perangatkan ni macam ni, ni macam ni, tambah lagi dengan orang komen bawah dan sebagainya. Itu termasuk dalam namimah. Maka sebab tu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia memasukkan namimah ataupun mengadu domba ni sebagai salah satu daripada dosa besar. Dalam kitab dia Kabair, dosa besar tu salah satunya adalah dosa mengadu domba, namimah, memperhantukkan dua kaum, dua kabilah ataupun dua orang termasuk. Okey, jadi itu hati-hati kita perkara tu. Kalau kita tengok dalam ni pun hak yang tukang buatnya tak ada lah kita kata ramai sangat, tetapi cemah nak berperang. Alhamdulillah Nabi SAW satunya rahmat ke atas sahabat ni, Nabi SAW masih hidup di kalangan mereka. Kita ni Nabi dah tak ada tuan-tuan. Kalau Nabi SAW dia tak ada masalah. Nabi kata sekarang ni berhenti, hak ni bersalah, hak tu salah, habis cerita. Tapi kita ni zaman kalau jadi macam tu tak ada dah di antara kita baginda Nabi SAW. Okey, jadi terdedah kepada perangkap syaitan tu lebih lagi. Baik, kemudian ayat seterusnya, ayat yang 100, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu mengikuti sebahagian daripada orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesungguh kamu beriman. Masya-Allah. Yang ini selari senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sama. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu, tidak akan redha pada kamu. Saya ingat setiap kali kalau saya baca ayat, ada sekali tu saya baca ayat ni, ada orang kata Ustaz, tapi dalam Quran ada Allah Subhanahu wa taala memuji, kata orang Kristian ni adalah lebih lembut kepada orang Islam berbanding orang Yahudi dan orang Arab. Ayat tu kalau kita tengok dia punya kerangka perbincangan tu, ayat tu khusus diturunkan kepada Raja Najasyi dan juga dia punya sahabat keliling dia. Okey, sebab kalau kita nak kata orang Kristian ni lagi baik, macam mana dengan ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara? Orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sesekali redha pada kamu. Tiba-tiba ada satu ayat lain Allah Subhanahu wa taala kata orang Nasrani lebih hampir pada kamu sebab di antara mereka ada rahban, ada golongan padri dan sebagainya. Macam mana kita nak satukan ayat ni? Okey, saya setuju dengan pandangan mufassirin bahawasanya mereka mengatakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut orang Kristian itu lebih hampir, lebih rapat kepada orang Islam, itu adalah kepada Raja Najasyi dan juga dia punya sahabat-sahabat dia.
Apa bukti dia? Sebab dalam ayat tu, saya lupa ayat tu ayat berapa, tapi dalam perbincangan ayat tu secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apabila kamu membacakan ayat Allah, kamu nampak mata mereka mengalirkan air mata, sebab mereka tahu ayat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa ni merujuk pada peristiwa apa? Yang mereka bila dibacakan ayat Allah mereka menangis. Merujuk pada peristiwa apa? Merujuk kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an membacakan surah Maryam di hadapan Najasyi dan juga dia punya sahabat dia. Merujuk pada yang tu. Dia baca Kaf Ha Ya Ain Sad tu menceritakan berkenaan Maryam binti Imran. Lalu mereka, bila mereka mendengar ayat tu, apa jadi? Mereka punya mata mereka basah, mengalir air mata. Sebabkan mereka tahu surah Maryam tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dari sudut sejarahnya pun memang betul lah. Lepas tu apa kata Raja Najasyi? Dia kata kamu bebas untuk beramal dan menyebarkan agama Islam kat sini, bebas kata. Nak amal bebas, nak sebar pun bebas. Itu rahmat besar tuan-tuan. Sebab kalau kita kata negara-negara ni nak amal boleh tapi nak sebar tu lain cerita. Hak ni dia kata nak amal boleh, nak sebar pun tak ada masalah. Malahan Raja Najasyi tu pun secara sembunyinya dia pun masuk Islam juga. Sebab tu Nabi SAW bila dia wafat, Nabi ajak sahabat mensolatkan dia, menunjukkan dia mati dalam keadaan Islam. Okey, malahan dia mewalikan perkahwinan Nabi SAW dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Okey, radhiyallahu anhuma. Walaupun ketika tu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi diwalikan oleh ni yang konsep kita guna sekarang, wali hakim tu. Diwalikan oleh Raja Najasyi radhiyallahu rahimahullahu taala. Baik, maksudnya kat sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang yang beriman mengikuti kemahuan sebahagian daripada ahli kitab yang sentiasa mempunyai tipu muslihat dan dengki terhadap kaum muslimin yang telah mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya berupa pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jikalau mereka mengikuti kehendak Yahudi sebagaimana peristiwa di atas ia menjadi sebab turunnya ayat, maka mereka akan kembali bermusuhan seperti pada zaman jahiliyah. Okey, jadi pada zaman Nabi SAW macam itulah, pada zaman kita sekarang pun macam itulah. Menurutkan kehendak orang Yahudi dan Kristian ni, akhirnya kembali bermusuhan balik. Dia punya cara dia pula sangat-sangat halus kita kata kan. Kena pula macam selalu saya sebutkan, kita ni pula negara bekas negara penjajah kata. Jadi dari sudut kekaguman kepada penjajah tu masih kita tak dapat nak buang 100% lagi. Masih ada lagi benda tu. Apa contohnya Ustaz? Contohnya kalau orang boleh cakap bahasa Inggeris, seolah-olah dia punya taraf kehidupan tu lebih tinggi. Seolah-olahnya macam tu. Seolah-olah penilaian bahasa Inggeris tu adalah taraf kehidupan. Orang boleh cakap bahasa Inggeris, oh dia ni canggih, dia ni hebat kata. Begitu juga sebahagian menganggap bahasa Inggeris ni sebagai penilaian IQ. Maksudnya kalau siapa dapat cakap bahasa Inggeris, dia lagi pandai. Saya tak menentang bahasa Inggeris tuan-tuan. Malahan saya pun memang boleh berbahasa Inggeris. Saya punya artikel-artikel akademik pun semua bahasa Inggeris. Tetapi kita anggap bahasa Inggeris ni sebagai alat tu saja. Dan dari sudut dia punya martabat tu pun, tak adanya bahasa Inggeris ni nak lebih tinggi daripada bahasa lain. Dia sama martabat lah. Sama martabat macam bahasa Melayu, sama macam bahasa Portugal, sama macam bahasa Sepanyol. Dia cuma salah satu bahasa dunia, itu saja. Tak perlu kita pandang tinggi sangat. Seolah-olah kalau budak kecil tu cakap bahasa Inggeris tak erti cakap Melayu, oh kira memang pandai sungguh. Kalau budak tu cakap bahasa Tamil, kita tak kata pandai pula. Tapi kalau cakap bahasa Inggeris, kita kata dia pandai, IQ tinggi, berasal daripada keluarga yang kaya raya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab cakap bahasa Inggeris. Ini yang selalu kita sebutkan kekaguman pada pihak barat tu tak habis lagi. Maka apa yang jadi? Benda ni bukannya benda ringan tau. Apa yang jadi? Terutamanya kita tengok kalau tahun zaman kejatuhan Turki Osmaniyah tahun 1920 hingga ke masuk tahun 1930 dan sebagainya, apa yang jadi? Ramai kita punya pelajar-pelajar kita yang dibawa oleh orang-orang Eropah ni untuk belajar agama di Eropah. Macam contoh Fatimah Mernissi, seorang Maghribi, seorang perempuan daripada Maghribi, dia diberikan beasiswa dan sebagainya, belajar pendidikan Islam, belajar pengajian Islam, bukan pendidikan Islam. Belajar pengajian Islam ni belajar kat mana? Belajar kat Perancis. Belajar pengajian Islam kat mana? Kat Perancis. Lalu bila dia balik ke Morocco, itu jadi salah seorang daripada penggerak gerakan liberalisme yang kita ada sekarang lah. Okey, jadi apa yang jadi? Memang mereka ni secara terbuka, memang secara jelas sebut, mereka kata negara-negara Islam ni mundur, negara-negara Islam ni tidak maju sebab masih berpegang kepada nilai-nilai agama tu.
Maka untuk nak memajukan orang Islam, memang mereka menggunakan satu istilah, iaitu at-taghrib. Mereka kata perlu kita menuju kepada at-taghrib. At-taghrib maksudnya membaratkan dunia Islam. Benda ni bukannya benda teori Illuminati, Freemason ke apa, tak. Memang dalam ucapan-ucapan mereka gunakan istilah-istilah macam ni. At-taghrib iaitu membaratkan dunia-dunia Islam. Dan bila nilai dunia Islam tu kita nak bawa masuk ke dalam negara Islam, itu yang kita panggil sebahagiannya sebagai liberalism. Okey, nilai-nilai kebaratan yang nak diterap masukkan ke dalam negara Islam. Ini pun sebahagian daripada kita kata mengikuti kehendak Yahudi dan Nasrani. Okey, jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi warning dah awal kat kita, kamu ikut kehendak mereka, kamu pun sama terjun dengan mereka. Okey, tak boleh sedemikian. Baik, kemudian ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir walhal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Dua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada mereka. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang yang beriman kembali kufur dan mengikuti kehendak ahli kitab yang ingin mengembalikan mereka pada budaya zaman jahiliyah, walhal pada sisi mereka terdapat anugerah Allah, iaitu apa? Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam pada rasulnya, lalu baginda membacanya pada mereka dan memperjelaskan isi kandungannya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Ini rahmat besar sangat-sangat, iaitu apa? Al-Quran turun di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kita ni tuan-tuan, kita tak sempat dapat nikmat ni. Kita pun lahir 1400 tahun terlewat kata kan. Tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Quran tu turun di hadapan mereka. Sebab tu Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, sama juga dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, memang mereka sangat-sangat berpegang kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum. Sangat-sangat pegang. Imam Malik terutamanya lah dalam bab ni, qaulus sahabi ataupun perkataan sahabat memang dia pegang sungguh-sungguhnya. Sebab apa? Sebab Quran turun di antara mereka. Sebab mereka duduk hidup ketika zaman tu. Okey, selalu saya ditanya kenapa pada zaman sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat kurang berlaku khilaf. Pada zaman kita ni sampai hadis Nabi SAW kepada kita banyak berlaku khilaf, walaupun daripada teks hadis, walaupun teks hadis yang sama, walaupun hadis yang sama. Sebagai contoh apa? Semalam pun saya terfikir perkara ni. Sebagai contoh, ada hadis Nabi SAW, baginda sebut waktu solat Isya adalah sehingga nisful lail ila nisfil lail. Waktu solat Isya adalah sehingga separuh daripada malam. Jadi kalau kita nak tengok separuh daripada malam, zaman kita lah, kita dah ada jam, lebih kurang pukul berapa? Lebih kurang pukul 12. Okey, hadis ni sebut waktu solat Isya adalah sehingga separuh daripada malam. Dia habis dekat situ ke tak habis dekat situ? Dekat sini berlaku khilaf. Kata Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, pandangan dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal, waktu solat Isya sampai pukul 12 malam. Lepas daripada tu habis waktu dah. Sama macam solat subuh. Solat subuh ni habis waktu syuruk, kita kan. Habis bila matahari naik tu habis solat subuh. Tak boleh nak bangkit pukul 9 solat subuh, tak boleh lagu tu. Kalau bangkit pukul 9 juga tu kira dah terlepas lah, tapi qada baliklah solat subuh yang tertinggal tadi tu. Okey, jadi Imam Ahmad memandang bahawasanya waktu solat Isya sehingga setengah malam. Sebab apa? Sebab hadis ni. Tapi Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tak pandang bahawasanya pukul 12 malam tu ataupun setengah malam tu, dia tak pandang sebagai waktu tamatnya solat Isya. Berdasarkan pada apa? Hadis Nabi SAW, waktu solat adalah sehingga waktu solat berikutnya melainkan solat subuh. Okey, waktu solat adalah sehingga waktu solat berikutnya melainkan solat subuh. Maknanya waktu zuhur habis waktu apa? Waktu asar. Waktu asar habis waktu apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib habis waktu apa? Waktu Isyak. Waktu Isyak habis waktu apa? Waktu masuk solat subuh. Nampak tak? Lalu ditanya, habis tu macam mana dengan hadis Nabi SAW, solat Isyak sehingga pertengah malam? Kata Syafi'i, dia nampak itu maksud Nabi SAW waktul mukhtar, waktu yang terbaik, paling afdal untuk solat Isyak. Maknanya afdal solat sebelum pukul 12 malam. Malahan ada hadis Nabi kata kalau
aku tak susahkan umat aku nak suruh mereka solat solat isyak lewat sikit. Jadi kalau dalam setakat dalam bahasa kita ni barangkali pukul 10, pukul 11 macam tu. Sebab ada satu ketika sahabat radhiyallahu anhum datang untuk solat isyak, Nabi tak keluar daripada rumah dia. Lalu sahabat tunggu, Nabi tak keluar-keluar sehingga mereka tertidur. Bila mereka tertidur tu maknanya lewat tu bukanlah 10-15 minit, lewat sungguh lah. Lalu kemudian Nabi SAW keluar daripada rumah dia, barangkali dalam waktu kita ni pukul 10, pukul 11 macam tu lah. Nabi SAW keluar daripada rumah dia, nampak sahabat tidak ada yang meninggalkan masjid. Masya Allah, ni sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada yang meninggalkan masjid. Jadi kalau kita nak testing tuan imam kita boleh lah kita suruh tuan imam waktu solat isyak tak keluar daripada bilik tu, tunggu sampai pukul 10 tengok ada orang lagi tak? Saya pun tak ada tu tuan. Kita kata imam tak ada kata. Mereka tak balik, kata sahabat tidak ada seorang pun yang tinggal, masya-Allah. Lalu bila Nabi SAW keluar daripada rumah dia, Nabi kata sesungguhnya tidak ada kaum yang menantikan solat sebagaimana kamu menantikan solat. Tak ada tu. Sampai ada tertidur pun tunggu lagi dekat masjid. Kemudian kata Nabi SAW, laula an usyaqqa ala ummati la amartuhum li salatil isya fi hadzal waqt. Kata Nabi SAW, kalau bukan kerana aku takut menyusahkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka solat isyak lebih kurang waktu ni. Maknanya barangkali pukul 10, pukul 10.30 macam tu dilewatkan solat isyak. Okey, jadi kata Asy-Syafi'i rahimahullah, maksud Nabi SAW adalah pertengahan malam tu adalah waktu paling afdal untuk tunaikan solat isyak. Tetapi kalau tunaikan pukul 3, pukul 4 sebelum masuk subuh, masih lagi sah diterima. Sebab dia gabungkan dua hadis ni. Okey, soalan dia sekarang, saya selalu jawab orang tanya kalau percaya, orang kata, Ustaz, sahabat sini buat macam mana? Sahabat sini buat macam mana? Masalahnya hadis yang sampai kat kita tara ni saja. Ini saja yang sampai pada kita. Jadi ini di sini terletak yang macam pengarang ni tulis, rezeki sahabat radhiyallahu anhum ni mereka kurang ataupun tak ada berlaku khilaf, kurang berlaku khilaf tu sebab mereka hidup pada zaman tu, tuan-tuan. Nabi SAW ada dekat situ, keadaan tu membuatkan mereka faham apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Itu rahmat besar, tuan-tuan. Buktinya apa? Kalau kita ni sekarang yang sampai pada kita bukan amalan yang kita duduk dalam suasana tu tak. Yang sampai pada kita adalah hadis atas buku dalam bentuk hitam putih ni, nampak tak? Jadi bila perkara tu sampai dalam bentuk teks pada kita, maka ada masanya dia terbuka kepada ijtihad yang berbeza. Itu yang melahirkan mazhab yang berbeza. Tu cerita dia. Antaranya lah, bukanlah satunya tapi di antaranya. Okey. Jadi kita kata kenapa zaman Nabi tak macam tu, Ustaz? Sahabat buat macam mana? Sebab sahabat duduk sebelah Nabi SAW, dia tengok Nabi buat macam mana. Dia faham Nabi buat macam mana. Nabi SAW sebut berkenaan sunnahnya, Nabi SAW menafsirkan berkenaan Quran, mereka duduk dengar daripada Nabi, mereka faham, habis cerita. Okey. Jadi ini salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala beri pada mereka, bahawasanya Quran diturunkan di hadapan sahabat radhiyallahu anhu. Berapa banyak hadis yang menceritakan sahabat nampak penurunan Quran. Sahabat tak nampaklah Jibril tu, tapi dia punya kesan-kesan tu, di antaranya unta Nabi tenggelam dalam pasir bila diturunkan ayat Quran. Ayat Quran ni berat kan. Ada sahabat yang dia punya kaki dia waktu duduk dengan Nabi ni dengan sahabat dia rapat. Kaki peha Nabi duduk atas peha sahabat itu. Jadi bila turun ayat Quran tu, beratnya ayat Quran tu sehingga Nabi tekan dia punya kaki dia. Dia kata, aku rasa macam kaki aku nak patah dia tu. Bila Nabi dah sedar balik, Nabi tanya kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, tadi masa turun ayat Quran tekan tu, sebab Nabi ni bila turun ayat Quran dia akan berpeluh. Sebab berat, ayat Quran ni berat kata. Okey, sahabat radhiyallahu anhum mereka lalui perkara tu, tuan-tuan. Mereka lalu bagaimana Nabi SAW diam sampai wahyu kepadanya. Lalu Nabi sebutkan bahawa wahyu baru diturunkan padaku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sedemikian. Mereka dengar ayat Quran tu memang secara segar daripada mulut Nabi SAW. Itu rahmat besar pada mereka. Kita ialah atas hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak sempat perkara ni. Okey, itu satu. Yang kedua apa dia? Selain daripada ayat Quran, wujud juga Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka yang sentiasa memberi bimbingan dan diperkuatkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai mukjizat yang dapat disaksikan dengan nyata kebenaran kenabian baginda Nabi SAW. Maksudnya ni pun sama juga. Kita bila cerita berkenaan mukjizat ni, yang sampai kepada kita mukjizat maknawiyah sahaja.
Okey, yang sampai pada kita mukjizat maknawiyah. Apa dia mukjizat maknawiyah? Al-Quranul Karim. Itu mukjizat maknawiyah. Maksudnya kalau kita tengok Quran tu, mushaf tu, ada tak tuan-tuan rasa macam dia bercahaya, dia terbang? Tak ada, sebab dia mushaf tulisan Al-Quran. Okey, jadi kalau kita nak memahaminya sebagai mukjizat, memang tak ada cara lain. Kita kena baca, kita kena ngaji, kena faham. Itu saja cara dia. Bila kita baca, kita faham, baru kita terfikir benda ni confirm bukan daripada manusia. Itu mukjizat maknawiyah. Maksudnya bila kita memahami dia punya makna, baru kita faham dia sebagai mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sahabat radhiyallahu anhum, kita tak sempat. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka sempat tengok mukjizat hissiyah Nabi SAW. Orang Yahudi pun sempat tengok mukjizat hissiyah Nabi SAW. Apa dia mukjizat hissiyah? Mukjizat dalam bentuk yang boleh difahami oleh panca indera kita. Mereka sempat tengok perkara tu. Okey, orang Yahudi pun mereka sempat tengok perkara tu. Nabi SAW, Nabi Musa AS, apa mukjizat dia? Dia belah laut kan. Nabi SAW mukjizat dia lagi banyak tuan-tuan. Lagi pelbagai dia punya mukjizat dia. Kan yang apa ni, dia punya apa, kayu mimbar tu kan, yang dibuat daripada pelepah tamar tu, hadis Bukhari tu. Kayu tu menangis disebabkan dah tak dipegang oleh Nabi SAW. Nabi Musa AS tak sampai ke peringkat tu tuan-tuan. Kayu tu menangis sebab tak dipegang oleh Nabi SAW. Kambing yang dah mati hidup balik bersyadah dengan Nabi SAW. Baginda ambil tanah pada perang Badar, pada perang Hunain pun terjadi juga, ada riwayat sebut baginda balingkan tanah tu, seketul tanah tu kena pada semua wajah musyrikin musuh Nabi SAW. Benda-benda ni mereka tengok. Sahabat radhiyallahu anhum saksikan depan mereka. Hadis berkenaan dengan perang Ahzab, yang hadis Jabir radhiyallahu an, yang dia ada sedikit daging tu kan, dia sebut, isteri dia sebut kat dia, kita bakar daging ni, patut pergilah jemput Nabi makan. Sebab waktu perang Ahzab, waktu korek khandak tu, masa tu keadaan tu orang semua lapar, makanan tak apa-apa ada kata, dengan keadaan musim kemarau dan sebagainya. Lalu Nabi SAW ajak semua sahabat makan sekali. Ya, baginda suruh beratur, baginda siapkan daging tu bagi orang pertama, bagi orang kedua, sampai orang terakhir Nabi tanya, aina zahidah, aina zaidah, ada tak siapa-siapa lagi nak tambah lagi? Lalu datang lagi sahabat makan sampai kenyang, sehingga akhirnya daging tu kekal sebagaimana asal dia. Mukjizat ni bukan berlaku sekali. Yang pertama berlaku pada perang Ahzab, kali keduanya berlaku di rumah Rumaisah radhiyallahu anha, ataupun lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi perkara yang sama. Ummu Sulaim, dia punya anak dia siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni kan khadam Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik ni satu hari dia dengan dia khidmat pada Nabi SAW, dia balik ke rumah mak dia, dia kata, mak dia kata apa ni, Nabi SAW kat rumah makanan habis terus, mak tak ada makanan kata. Habis terus makanan. Lalu si Ummu Sulaim radhiyallahu anha ni pun, mereka ni pun bukan orang senang. Dia pun cari-cari kat rumah dia, dia tengok ada tepung, ada air, boleh dia apa? Boleh diuli jadi roti kan. Uli-uli dia bakar roti, dapat dua, tak banyak kan. Dapat dua saja. Dapat dua ni, lalu dia beri pada Anas bin Malik, dia kata nak ambil roti ni, bawa beri hadiahkan pada baginda Nabi SAW. Lalu Anas bin Malik pun bawa dua roti tu bertutup. Dia kata bila saya sampai dekat Masjid Nabawi, rupanya berita berkenaan keluarga Nabi tak ada makan ni dah tersebar kat orang-orang dia tu. Jadi ramai sahabat bawa hadiah beri makan pada Nabi. Ada orang bagi ayam bakar, ada orang bagi kambing, ada orang bagi ni, ada orang bagi tu. Jadi Anas bin Malik kata, bila aku tengok sahabat lain semua hadiah makan macam tu, aku ni segan kata, sebab aku bawa dua roti dia tu. Lalu Nabi SAW, dia memang sayang sungguh kat Anas bin Malik. Dia nampak Anas, kata mari sini, kata kenapa? Dia kata saya bawa makan ni, kata kat rumah kami pun tak ada apa, tapi mak saya cari-cari tadi, duk uli bolehlah dapat apa? Dua roti. Lalu Nabi tanya, mak kamu dah makan belum? Dia kata kami pun tak makan ni, duk hadiahkan pada Nabi SAW. Lalu Nabi ajak sahabat pergi rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bawa pergi kat situ, sama mukjizat perang Ahzab tu jadi. Nabi pegang roti bagi, pegang roti bagi, habis semua orang dapat roti, dua biji roti tu kekal sebagaimana asalnya, masya-Allah. Sahabat nampak perkara ni tuan-tuan. Lalu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bila dia tengok roti tak bergerak, dia terpenuh. Dia tengok sahabat semua dapat roti tapi dua biji tu tak bergerak.
Lalu Nabi SAW, Masya Allah, bila baginda tengok Ummu Sulaim terbenung macam tu, dia kata apa? Dia kata, ya Ummu Sulaim, apakah kamu hairan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kamu makan sedangkan kamu memberi Rasulnya makan? Masya Allah. Sebab kan dia nak beri Nabi SAW makan, tu Allah balas mukjizat tu terjadi di rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW, mukjizat yang bagi dia tunjuk ni, sahabat radhiyallahu anhum, orang Yahudi dan orang munafik sempat tengok mukjizat ni. Boleh bayang tak? Kita alhamdulillah lah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keimanan, kita duduk dengar hari ni pun mukjizat ni confirm daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ada rasa macam tu. Tapi orang Yahudi dan juga orang munafik ni, walaupun terjadi di depan mereka, mereka tengok semua perkara ni. Malahan sebahagian riwayat ada sebut kenapa orang Yahudi Bani Quraizah, kenapa mereka benci sangat pada Jibril alaihissalam. Orang Yahudi ni mereka benci pada Jibril. Dia benci sungguh, sehingga kan dia punya kebencian tu melampau, sehingga mereka ubah. Mereka kata malaikat yang duk hantar wahyu ni adalah malaikat Mikail, bukan Jibril alaihissalam. Dahsyat sungguh dia punya pembohongan tu kan. Antara sebabnya disebabkan mereka tahu waktu perang Bani Quraizah tu, Jibril alaihissalam membelakangi Nabi SAW. Maksudnya Jibril alaihissalam memberikan sokongan pada Nabi SAW. Punya keras hati, mereka tahu Jibril berikan sokongan pada Nabi, tapi tak mau beriman juga. Nampak punya dahsyat dah. Okey, jadi perkara-perkara macam ni mereka sempat lihat. Saya suka perkataan Wabah Zuhaili dalam Tafsirul Munir. Dia kata bahawasanya orang munafik sempat peluk tubuh Nabi SAW. Baginda Nabi ni badan dia bau wangi sebab dia sendiri pakai minyak wangi. Lepas tu pula dia peluh dia pun bau wangi. Antara dia punya kelebihan dia, peluh dia pun bau wangi. Kata Wabah Zuhaili, wanginya tangan Nabi SAW melekat dekat tangan orang munafik tu. Dia kata, bila mereka peluk Nabi SAW, wanginya tubuh Nabi tu lekat pada baju dia. Tetapi perkara tu tak membuatkan mereka beriman pada baginda Nabi SAW. Okey, jadi ni satu perkara yang Allah highlight ataupun Allah nyatakan dalam Quran. Sebab Allah kata apa? Kaifa takfurun, bagaimana kamu boleh kafir sedangkan Nabi duduk di antara kamu, Quran disampaikan pada kamu, mukjizat ditunjukkan pada kamu. Kaifa takfurun, macam mana kamu boleh kafir juga? Okey, jadi ni menunjukkan apa dia tuan-tuan? Kita sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah setiap kali solat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa? Sebab kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menutup pintu hati seseorang, na'udzubillah, macam Abdullah bin Ubay sampai ke akhir kematian dia pun mengingkari kerasulan Nabi SAW. Itu penentang betul. Pembela Nabi SAW Abu Talib mati dalam keadaan kufur pada Nabi SAW. Okay, jadi itu benda yang paling kita takut sekali adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tak sampai pada kita. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, kemudian dia kata Allah berjanji pada akhir ayat di atas bahawa barang siapa yang berpegang teguh dengan ajarannya dan berserah diri, iaitu tawakal kepadanya, maka ia akan diberi hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus di sini hanya akan diperolehi jika kita mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diisyaratkan oleh permulaan ayat di atas. Okey, hidayah ni memang cuma boleh dapat melalui jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab tu kita Ahlussunnah wal Jamaah ni kita tak berpegang dengan ada idea-idea bahawasanya ini ilmu rahsia daripada Nabi SAW, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, ni tok guru saya bagi. Kita tak pegang benda macam tu. Okey, banyak ajaran sesat selalu itulah dia punya pegangan dia. Ilmu ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi ni ilmu rahsia disampaikan kepada kita. Mustahil. Di antara sifat mustahil para rasul adalah katmul ilm. Di antara sifat mustahil seorang rasul adalah dia menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Ada satu tempat tu disebut, memang saya sempat jumpa dengan golongan tu, memang disebut bahawasanya kami ni ilmu hakikat yang kami belajar ni memang Nabi tak beritahu ke orang lain, Nabi beritahu ke Ali seorang lah. Kemudian saya tanya, macam mana tuan-tuan tu? Kami ni semua keturunan Ali bin Abi Talib. Macam mana tahu? Wallahu alam, tak sah ke tak pun tak tahu kita tu. Okey, jadi ni perkara mustahil. Nabi SAW tidak akan wafat melainkan dia telah menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan mustahil Nabi akan menyembunyikan, dan mustahil sahabat pun akan menyembunyikan. Apa kata Muaz bin Jabal bila Nabi SAW sampaikan pada dia, sesiapa yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun, maka hak dia ke atas Allah adalah dia tidak akan diazab, dia tidak akan diseksa. Muaz bin Jabal kata, ya Rasulullah,
yang ni berita baik, boleh tak saya beritahu kat semua orang? Kata Nabi SAW, jangan beritahu kat semua orang. Sebab saya takut ada orang yang malah dengar hadis ni, dia tidak akan berbuat apa melainkan memangku tangan. Maknanya apa? Tak beramal soleh, tak apa pun. Aku dah tauhid ke Allah, aku tak buat apa. Dia faham lagu tu. Okey. Kata Muaz bin Jabal, hadis ni dia simpan sehinggalah dia berada di katil maut dia betul-betul nak meninggal, nak wafat. Ketika tu barulah dia beritahu hadis ni. Dia kata apa? Kalau bukan kerana aku takut aku dibangkitkan sebagai seorang yang menyembunyikan ilmu Nabi SAW, aku akan simpan hadis ni untuk aku seorang, dia kata. Tapi sebab dia takut nanti Allah kata Nabi beritahu kamu, kenapa kamu tak sebarkan? Okey. Jadi menunjukkan sifat menyembunyikan ilmu ni mustahil sifat Nabi, mustahil sifat sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Wallahu alam. Saya ingat sampai situ sempat saya kongsikan. Insya-Allah tak ada orang melintang. Hari Ahad ni subuh kelas kita macam biasalah. Kelas talbisul iblis kita insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.